Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Norani Idris, Timbalan Chancellor UC, Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Ishak Harun daripada Universiti Melayu, Profesor Dr. Osman Lebar, para pembentang dan tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dihormati sekalian. Sebentar tadi apabila Profesor Datuk Dr. Norani meminta peserta-peserta untuk bergerak ke hadapan, di situ kita sudah melihat satu proses sebenarnya pentaksiran. Kita sedang cuba mengumpulkan maklumat sejauh mana peserta-peserta kita ini begitu teruja untuk mendengar apa yang akan dibentangkan dalam kurikulum kita pada hari ini. Jadi sebagai permulaan, saya ingin membawa tuan-tuan dan puan kepada apa yang dimaksudkan sebagai pentaksiran. Dalam konteks pendidikan ini, pentaksiran adalah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat keputusan tentang produk sesuatu program pendidikan. Jadi tuan-tuan dan puan, sekiranya kita tidak memahami apa itu takrifan ataupun maksud pentaksiran itu, maka kita tidak akan memahami dan menghayati apa sebenarnya yang nak dilaksanakan dalam pentaksiran berdasarkan sekolah. Jadi daripada istilah pentaksiran itu sendiri, kita tahu bahawa ia adalah satu maksud proses mengumpul maklumat. Mudah saja, proses mengumpul maklumat. Sebagai guru-guru, sebagai pendidik, apabila kita berdepan dengan anak murid kita, sebenarnya kita sedang mengumpulkan maklumat. Maklumat tentang sejauh mana murid kita itu berjaya menguasai apa yang dipelajari, maklumat tentang murid, sejauh mana murid itu telah boleh berjaya melakukan sesuatu daripada apa yang telah dipelajari, maklumat tentang diri kita sebagai pendidik juga boleh kita perolehi daripada pelaksanaan PPS itu sendiri. Bila kita sebut mengumpul maklumat, sebenarnya tuan-tuan dan puan, apabila guru-guru, pendidik-pendidik mengajar dan mendidik anak-anak mereka, cara untuk kita mengetahui sejauh mana anak-anak kita itu berjaya dididik, kita perlu mengumpul maklumat. Jadi dalam konteks pendidikan, kita mengumpul maklumat sejauh mana anak-anak didik kita itu telah berjaya menguasai sesuatu perkara, berjaya untuk melakukan sesuatu perkara, dan kita membuat keputusan tentang apa yang dikuasai. Keputusan itu kita nyatakanlah, sama ada dalam bentuk lisan, kita kata bagus, ataupun kita berikan dalam bentuk nombor, skor. Kalau kita buat ujian, kita berilah markah dalam bentuk peratus, dalam bentuk nombor. Ataupun untuk murid-murid di sekolah rendah, saya pernah berada di sekolah rendah, tuan-tuan dan puan. Guru-guru kita memberikan kita smiley contohnya. Itu sebenarnya adalah keputusan. Keputusan yang memberikan rangsangan kepada anak-anak murid kita untuk terus belajar. Jadi kita membuat keputusan tentang apa yang telah dikuasai ataupun yang telah dipelajari oleh anak, dan kita melakukan sesuatu terhadap produk itu. Apa kita buat? Kita perbaiki pengajaran kita, ataupun kita tambah lagi ilmu yang ada pada anak-anak itu. Kita tambah lagi penguasaan pada anak-anak itu. Jadi pentaksiran ini adalah satu proses yang sangat mudah. Jadi jika kita faham apa itu pentaksiran, tuan-tuan dan puan, maka kita boleh faham apakah yang diseratkan dalam pelaksanaan pentaksiran berdasarkan sekolah. Mudah saja. Jadi bila kita sebut pentaksiran pendidikan, maka ia adalah untuk mengumpul maklumat tentang sejauh mana anak didik kita telah berjaya menguasai apa yang kita ajar dan apa juga yang telah dipelajari. Sama ada dia mengetahui ilmu itu, sama ada dia boleh mengamal ilmu itu, dan sejauh mana dia boleh menunjukkan prestasi, dan kita membuat keputusan untuk menyatakan bahawa murid itu sudah berjaya menguasai sesuatu. Jadi apa yang saya sebut dalam pentaksiran berdasarkan sekolah tadi, hasrat pentaksiran berdasarkan sekolah kita ini adalah merupakan satu bentuk pentaksiran yang bersifat holistik, kerana ia meliputi nilai-nilai kognitif, afektif dan psikomotor. Dan ini adalah sangat jelas diterangkan di dalam falsafah pendidikan dan bangsa. Jika
jika tuan-tuan perempuan pernah mengamati apa yang ditulis dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu satu usaha yang berterusan. Satu usaha yang berterusan untuk membangunkan potensi anak-anak didik kita supaya mereka menjadi insan yang seimbang. Apa yang disebut tadi ialah pentaksiran berdasarkan sekolah ini hasratnya adalah untuk menjadikan anak-anak murid kita ini yang dilahirkan daripada sistem pendidikan ini adalah merupakan insan yang seimbang. Seimbang dan mereka memenuhi hasrat yang diterakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu menjadi manusia yang berguna kepada negara, bangsa dan agama. Jadi kalau kita betul-betul menghayati apa yang diterakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan itu, sebenarnya yang terdapat PBS tidak lari daripada hasrat falsafah. Dan kita kenapa kita perkenalkan PBS ini adalah kerana kita melihat bahawa dalam sistem pendidikan sekarang ini kita terlalu tertumpu kepada peperiksaan. Jadi kita perlu bergerak kerana hasrat kita adalah untuk melahirkan insan seimbang. Jadi tuan-tuan dan puan, kita lihat semula pentaksiran holistik, dan dalam PBS kita berhasrat untuk mendapatkan maklumat-maklumat tentang perkembangan murid, pencapaian murid dan pelibatan murid kita. Dan ini boleh dilakukan melalui PBS. Seperti yang tuan-tuan dan puan mesti maklum, PBS ini ada komponen-komponen akademik dan bukan akademiknya. Yang menjadi yang menggegarkan negara dan hari adalah pentaksiran sekolah, dan kita telah melaksanakan PAGSK serta pentaksiran psikometrik, dan yang paling terkini adalah pentaksiran pendidikan hidup. Jadi inilah yang sedang hangat kita debatkan. Walau bagaimanapun insya-Allah kita telah berjaya untuk mengantarkan dan memaklumkan sehingga ini kita telah berjaya mengantarkan kepada ibu bapa yang mewakili sekolah-sekolah di seluruh negara. Ini adalah satu bentuk konteks pemetaan di antara kerja pedagogi dan pentaksiran. Betul-betul kita lihat apa yang diterangkan dalam pemetaan ini. Ramai di antara kita tidak nafikan apa yang ditubuhkan sekarang ialah yang di hujung kanan itu sekarang, peperiksaan. Sepatutnya pendidikan kita mesti ditumpukan di mana? Di tengah-tengah itu, di dalam bilik belajar. Tuan-tuan dan puan bakal perlulah mengambil tibaran daripada apa yang telah berlaku selama ini. Kita tekankan kepada pedagog. Kita pastikan anak-anak kita ini dididik dan diasuh selaras dengan apa yang dirasakan dalam sistem pendidikan dan juga falsafah pendidikan. Ini adalah perkara-perkara yang telah kita laksanakan dalam membaikkan kepada pelaksanaan pentaksiran sekolah. Pentaksiran sekolah, saya ulang, satu daripada komponen PBS adalah pentaksiran sekolah yang menjadi panas diperdebatkan, iaitu sistem online yang tidak berjaya sekarang ini kita offline kan. Sistem merekodkan hasil kerja murid, sekarang ini kita ada rekod tersebut. Kemudian panduan perkembangan pembelajaran murid telah kita hasilkan, ini ditukar daripada DSP, iaitu Document Standard Prestasi. Ini adalah di antara
sekolah, yang apa yang dilakukan oleh pihak sekolah ialah memasang instrumen untuk dijadikan kertas soalan, mentadbir yang ketiga, menggunakan panduan perskoran yang disediakan oleh lembaga peperiksaan untuk menskor respon-respon dalam calon atau murid dan menyediakan keputusan ataupun pelaporan kepada murid-murid yang telah memiliki P3. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan, sebenarnya P3 ini tidak jauh bezanya daripada pemeriksaan akhir tahun sekolah. Cuma yang standardnya ialah kita standardiskan soalan-soalan supaya apabila sekolah-sekolah di seluruh Malaysia melaksanakan P3 ini, soalan-soalan bagi kertas ujian tulis itu adalah setara walau di mana mereka berada. Sekiranya lembaga peperiksaan tidak melakukan kesetaraan dari segi penyediaan item-item ini, kebimbangan kita ialah ada sekolah-sekolah yang menyediakan soalan-soalan yang mudah, ada sekolah-sekolah yang menyediakan soalan yang susah. Jadi kita ambil daripada prinsip ini, lembaga peperiksaan memastikan kesetaraan soalan-soalan atau item-item, tetapi dari segi pelaksanaan ketakbiran yang semua dilaksanakan sekolah hinggalah kepada pembelajaran pelaporan. Jadi samalah macam